Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Belum dapat apa-apa keputusan tentang tahanan rumah Najib dan belum sempat dapat menikmati tahanan rumah. Ini pula pendedahan saksi di mahkamah yang mengejutkan kita. Pernah menonton satu film, saya pernah menonton satu film yang mana seorang wanita itu dibuang oleh lelakinya atau suaminya begitu saja dengan diberikan cek kosong. Kata lelaki itu, nah cek kosong ini aku ceraikan kamu, jangan ganggu aku lagi. Anda ambillah cek kosong ini, tulis berapa Anda mahu, kata lelaki itu dan menandatangani cek kosong tersebut. Wanita yang dibuang itu tidak berpikir panjang, sudah rasa teraniaya, menulis jumlah yang tak pernah difikirkan oleh lelaki itu di cek tersebut. Dia membalas dendam. Dia menulis berapa? 10 bilion ringgit. Akhirnya apa jadi dengan lelaki itu? Beliau jatuh muflis dan terpaksa merempat. Itu dalam sebuah film movie. Tapi dalam case SRC, rupa-rupanya berlaku case yang hampir sama. Apabila bekas pengarah SRC menandatangani cek kosong. Wow, bagaimana seorang pengarah itu boleh tanda tangan cek kosong dan siapa yang mengarahkannya? Tanda tangan cek kosong itu lain cerita. Tapi yang kita nak tahu ialah siapa sebenarnya yang menerima cek kosong itu dan berapa jumlah yang dia tulis pun kita nak tahu. Dipetik dari Malaysia Kini. Bekas pengarah SRC Internasional Sdn Berhad, Datuk Suboh Mat Yassin, memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa beliau menandatangani 4 keping cek kosong tetapi tidak mengetahui ia adalah untuk UMNO dan UMNO Selangor. Ini betul-betul mengejutkan kita. Bayangkan pengarah SRC Internasional, Syarikat Negara, Syarikat 1MDB memberikan cek kosong tetapi tidak mengetahui ia adalah untuk UMNO dan UMNO Selangor. Cek kosong itu diserahkan untuk UMNO dan UMNO Selangor. Bayangkan, cek kosong, tulislah berapa yang kamu mahu. Itu lebih kurang begitu ceritanya lah. Datuk Suboh Mat Yassin, 74 tahun, berkata, beliau menandatangani cek kosong tersebut selepas bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO SRC Nik Faisal Arif Kamil memaklumkan kepadanya bahawa itu adalah arahan daripada pihak atas, iaitu Datuk Seri Najib Razak. Yang ini betul-betul mengejutkan. Bayangkan, cek kosong itu ditandatangani selepas bekas Ketua Pegawai Eksekutif memaklumkan kepadanya atas arahan daripada Najib. Aduh, ini betul-betul pendedahan yang mengejutkan kita lah kan. Rupa-rupanya bukan dalam filem, dalam drama saja wujud cek kosong, tetapi di Malaysia juga ada. Apabila saya menandatangani cek tersebut, kata beliau, tiada penerima dan nilai cek tersebut tidak diisi. Saya tidak tahu ia sepatutnya untuk defendant UMNO dan UMNO Selangor. Cek yang diberikan kepada saya untuk ditandatangani adalah kosong dan telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Nik Faisal sendiri. Selepas saya menandatangani cek tersebut, Nik Faisal mengambilnya dan saya tidak pernah melihatnya lagi, kata beliau. Beliau berkata demikian ketika membaca pernyataan saksinya pada perbicaraan saman SRC dan dua anak syarikatnya, Gandingan Menteri Sdn Berhad dan Jendela Pinggiran Sdn Berhad, terhadap UMNO dan UMNO Selangor pada Mei 2021. Apabila Peguam Razlan Hadri Zulkifli yang mewakili SRC merujuk kepada dokumen berkaitan 4 cek tersebut, Suboh sebagai saksi kedua SRC mengesahkan cek-cek itu dikeluarkan oleh Jendela Pinggiran kepada UMNO berjumlah 16 juta ringgit dan kepada UMNO Selangor sebanyak 3,5 juta. Wow, ini jumlah yang luar biasa. Apabila ditanya oleh Razlan Hadri siapa yang menandatangani cek-cek tersebut,
Saksi menjawab, Nik Faisal dan saya. Subuh seterusnya berkata, beliau mempercayai Nik Faisal kerana beliau adalah CEO dan mewakili dirinya sebagai individu yang sangat rapat dengan Najib. Justru beliau tidak mempunyai sebab untuk meragui Nik Faisal. Malah, seluruh lembaga pengarah menerima apa sahaja apabila Nik Faisal memaklumkan kepada kami bahawa arahan tertentu itu datang daripada Datuk Seri Najib. Dalam situasi itu, kami bertindak mengikut apa yang diarahkan. Ini berlaku sepanjang tempoh saya berkhidmat di SRC, gandingan Menteri Sendirian Berhad dan jendela pinggiran Sendirian Berhad, katanya. Subuh juga merupakan pengarah untuk gandingan menteri dan jendela pinggiran pada masa tersebut. Subuh seterusnya berkata, sebarang komunikasi atau arahan daripada Najib kepada lembaga pengarah akan disampaikan melalui Nik Faisal dan Nik Faisal hanya akan mendekatinya jika beliau memerlukannya untuk menandatangani sebarang dokumen. Pertanyaan saya sering diketepikan dalam kenyataan yang mencadangkan bahawa transaksi asas mesti dilakukan atas kehendak Datuk Seri Najib. Contohnya, bos naklah atau diminta pihak atasan. Kebanyakan masa, dokumen yang perlu saya tandatangani sudah pun ditandatangani oleh Nik Faisal. Saya hanya dikehendaki untuk menandatangani balas mengikut permintaannya, kata beliau. Dalam saman terhadap UMNO, Planatif menuntut 16 juta ringgit yang mereka dakwa telah dipindahkan secara salah kepada parti politik itu dengan menegaskan bahawa UMNO tidak mempunyai asas untuk menerima dana itu. Saman kedua melibatkan tuntutan RM3.5 juta terhadap Badan Perhubungan UMNO Selangor yang juga didakwa telah menerima dana tersebut. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Raja Ahmad Mozahunuddin Shah Raja Mozan bersambung lagi esok. Apa komen anda pula untuk isu kali ini? Pendedahan yang luar biasa, pendedahan yang mengejutkan kita semua. Bayangkanlah arahan-arahan daripada orang atasan itu mengejutkan kita semua. Sehinggalah kepada menandatangani cek kosong. Dan cek kosong itu pula menurut saksi diserahkan untuk UMNO dan UMNO Selangor. Dan jumlahnya pula adalah luar biasa, yaitu didakwa berjumlah 16 juta ringgit untuk UMNO dan untuk UMNO Selangor sebanyak 3,5 juta ringgit. Oh, ini memang sangat-sangat banyak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya. Ini adalah pengakuan daripada Anwar Ibrahim sendiri yang pasti membuatkan Perikatan Nasional Pembangkang terduduk sambil bergenang air mata. Takbir urus accountability, keutamaan pentadbiran madani, kata Anwar Ibrahim. Ditekan, dihimpit, dihentam, diprovokasi dan sebagainya. Anwar Ibrahim tidak pernah berputus asa, tidak pernah menyerah. Dia hanya kata takbir urus, accountability, keutamaan pentadbiran madani. Kepentingan takbir urus dan accountability kepimpinan di Malaysia antara keutamaan tertinggi pentadbiran kerajaan madani, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, banyak negara telah dimusnahkan akibat keangkuhan dan rasuah para pemimpin mereka, sambil menegaskan bahawa kepimpinan berkesan perlu berlandaskan kerendahan hati dan komitmen untuk menangani rasuah secara langsung. Kami mewarisi beberapa isu dan skandal daripada masa lepas, jadi kami perlu menjadi lebih tegas tentang itu, yang mana ia mencabar, khususnya apabila rasuah disifatkan sebagai sistemik. Proses tender perlu telus dan perlu ada suruhanjaya pencegahan rasuah yang efektif dengan perundangan yang mencukupi dan kuasa yang mencukupi. Saya fikir itu harus menjadi permulaannya, kata Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian dalam dialog eksklusif bertajuk A Convention
Conversation with Anwar Ibrahim yang dikendalikan pengasas dan pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Forum Ekonomi Dunia WEF, Profesor Klaus sebagai moderator hari ini. Anwar berkata demikian dalam respon kepada soalan Schwab berhubung kualiti utama kejayaan pemimpin politik dalam dunia serba pantas masa kini. Mengenai kerumitan takbir urus, Anwar berkata, pemimpin politik bukan sahaja perlu mempunyai kemahuan untuk memimpin, tetapi juga sifat rendah diri untuk mengakui keterbatasan mereka. Kerendahan hati kepimpinan penting kerana pemimpin politik, meskipun pujian yang diberi, sering terlupa bahawa ada ruang untuk pembelajaran dan kami perlu ada sifat rendah diri untuk mengaku keterbatasan kami, kata beliau. Anwar berkata kepimpinan beliau berlandaskan prinsip keadilan dan kesaksamaan untuk semua warga negara tanpa mengira status sosial atau ekonomi mereka. Beliau berkata ia peranan kerajaan untuk memastikan akses yang sama kepada peluang pendidikan, kesihatan dan kebajikan bagi semua rakyat Malaysia. Tiada sesiapa yang patut diperlakukan sedemikian ketidaksamaan dan jika anda bercakap tentang maruah lelaki dan wanita, maka peluang mereka, pendidikan mereka, kesihatan mereka, kebajikan mereka mesti diberi perlindungan sewajarnya. Ketaksamaan terang-terangan ini bagi saya kapitalisme yang tidak terkawal. Bagi pihak Malaysia mesti ditamatkan. Sudah tentu ia selamanya bersifat kapitalis dalam sistem, tetapi tidak boleh ada isu oligarki dan kronisme. Ia akan memusnahkan dasar-dasar asas apa yang kita artikan dengan kebebasan dan accountability demokratik, kata Anwar lagi. Wow, jawapan yang sangat luar biasa daripada Anwar Ibrahim. Greenpeace kata, inilah negara yang amat diperlukan. Inilah pemimpin negara yang perlu oleh Malaysia. Berlandaskan kerendahan hati dan komitmen untuk menangani rasuah secara langsung. Anwar Ibrahim sejak hari pertama beliau memegang tampuk kepimpinan Perdana Menteri sudah mengisytiharkan perang rasuah habis-habisan dan pastinya semua hantu rasuah yang ada di Malaysia sudah mula takut dan bergegar lutut, mungkin sudah terkencing dalam seluar. Lihat saja sekarang, sudah berpuluh-puluh pendedahan yang tak pernah kita sangka berlaku. Akhirnya ditangkap, didedahkan, dibongkar pelbagai isu rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Skandal-skandal melibatkan berbilion ringgit juga didedahkan. Itulah yang terbaik. Tahniah SPRM dan Anwar Ibrahim. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen.